Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Seorang anggota polis yang bertugas di Sekatan Jalan Raya di Plaza Tol Kajang Selatan, Lebuh Raya Kajang Serban Lekas dekat Kajang, meninggal dunia. Kerajaan ingin merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Korporal Safwan Muhammad Ismail yang terkorban awal pagi ini. Bila nafas akhir berhenti sudah, jantung hati pun tak berdaya, hanya menangis tanpa suara. Apa berarti, Pak? Telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami, kerana takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan kau sahabatku, kau teman sejati. Sayu, rindu, sedih, syadu, pelbagai emosi yang mungkin bermain di hati anda sekarang ini, termasuklah kami semua setelah melihat apa yang kita baru sahaja tonton. Air Mata Syawal menjadi topik hari ini di Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami bertiga di 21 hari bulan Mei, siaran Wanita Hari Ini bersama saya Sukita, Rina dan juga Fatin. Sesuatu yang pastinya menyayat hati apabila hari kemenangan yang perlu diraikan dengan kemeriahan, dengan kegembiraan, namun bertukar menjadi kesedihan apabila kehilangan insan tersayang. Walau bagaimanapun harus kita depani situasi ini supaya setiap detik itu akan menjadi satu momen indah dalam hidup kita di Syawal ini. Pastinya sukar untuk menolak perasaan sedih dan sayu, lagi-lagi pada mereka yang mungkin ada merancang sesuatu dan tiba masanya kehilangan orang yang mereka sayang dan juga mereka berpaut kasih. Dan apa pun kami akan kongsikan mengenai kisah mereka seketika nanti, dan kami ingin kongsikan sesuatu mengenai anugerah guru inspirasi McDonald, iaitu kita saksikan. Kita sebelum tu nak bacakan dulu, Fatin. Okey. Setiap tahun, McDonald sebenarnya menerima kisah-kisah guru luar biasa dari seluruh negara melalui Anugerah Guru Inspirasi McDonald's. Sejak ia diperkenalkan pada tahun 2017, seramai 82 orang guru menerima anugerah atas usaha mereka yang luar biasa dan lebih 16,000 pencalonan diterima oleh McDonald's Malaysia. Anugerah ini diperkenalkan untuk menghargai dan mengiktiraf guru-guru yang telah melaksanakan tanggungjawab melebihi tugas hakiki mereka demi mendidik pelajar. Jadi jom kita saksikan VT ini. Pelajar memberi kejutan kepada penerima Anugerah Guru Inspirasi McDonald's tahun 2020. Saksikan. Tahniah Cikgu Rosnah, anda adalah pemenang Guru Inspirasi McDonald's 2020. Ya Allah, budak ni sabar je. Tak nak cakap apa lah. Ya Allah. Congratulations on winning the Anugerah Guru Inspirasi. Tahniah. Lasha, faham sini. Ni lah. Terbalik. Terbalik. Lagi tak sangka bulan-bulan puasa rezeki. Oh, ni surprise lah ni. Surprise Cikgu. Yang mana gembiranya saya menerima anugerah yang sangat besar saya. Jadi ini adalah anugerah yang paling besar sekali dalam kerjaya saya sebagai seorang guru. Saya memang seorang yang pendiam dan memang seorang yang penakut lah. Dia menolong saya, membantu saya
mengikutinya saya dapat menjadi ketua pengawal. Dia salah satu cikgu yang telah mengubah saya 180 darjah. Because of this hard working and determination, SK Baklalan consistently achieve a high pass rate of UPSR. Now, he's passionately working on a project called Fostering the Forest. I want to say to all my people， 学好好，因为这个华文课程将来你会知道的，你们的好处。I always give all out. You are my student. I'm going to educate you until the end. I want you to perform the best in your life. Okey, itu mungkin satu hadiah yang sangat istimewa untuk para guru di luar sana dalam kemeriahan nak sambut Syawal ini. Dapat pula anugerah yang saya kira cukup hebat. Tahniah cikgu-cikgu di luar sana. Nampak kegembiraan dan kejutan di muka cikgu-cikgu dalam video tadi itu. Itu sebahagian daripada yang ingin kami kongsikan hari ini. Tetapi berbalik kepada topik kita pada hari ini, Air Mata Syawal, ya Rina. Kita sering kali berkata yang raya tahun ini berlainan sebab mungkin ramai yang tidak boleh balik ke kampung, raya berseorangan, tapi raya tahun ini dan raya yang akan datang berlainan bagi mereka yang kehilangan ahli keluarga mereka ataupun sahabat mereka, orang-orang orang tersayang mereka. Itu betul-betul berlainan dan akan memberikan impak yang besar pada hidup mereka. Saya setuju sekali Sugi, namun bukan sahaja kita melihat kehilangan insan tersayang ini akan memberikan sesuatu yang berbeza dalam sambutan perayaan kali ini. Bak kata Sugi tadi, mereka yang beraya kesorangan juga melalui fasa kesedihan yang berbeza. Tak dapat bersama dengan ahli keluarga di pagi Syawal, itu pastinya memberikan kehibaan dalam hidup kita. Betul Fatin? Betul. Pastinya banyak lagi sebenarnya yang akan kita tanyakan kepada tetamu kita sebentar saja nanti. Tapi kami nak kongsikan anda mengenai topik kita hari ini, sedikit rangkuman yang telah disediakan rakan wartawan kami. Kita saksikan. Silakan. Kehangatan Hari Raya Aidilfitri semakin dirasai oleh semua umat Islam. Namun, dalam kegembiraan, ada setengah orang yang menyambut Hari Raya dalam keadaan kehilangan insan tersayang. Berdepan dengan kehilangan sekelip mata, nyata memberikan satu tamparan hebat buat seisi keluarga, malah rakan seperjuangan. Tanggal 3 Mei 2020 menjadi titik hitam buat ahli keluarga Allahyarham Kopral Safwan Muhammad Ismail, 31 tahun, yang disahkan meninggal dunia akibat dirempuh oleh sebuah pacuan 4 roda ketika bertugas demi keselamatan negara. Kisah anak muda yang bercita-cita untuk membahagiakan ibu dan keluarganya berakhir dengan tragedi. Muhammad Zaim Azman, 21 tahun, dilaporkan maut selepas motosikalnya terbabit dalam satu kemalangan ketika bertugas menghantar makanan. Menurut ibunya Masturah Saman, dia pernah meminta anaknya untuk berhenti kerja, namun arwah tekad dengan keputusannya kerana baginya jika dia tidak bekerja, siapa yang akan menghantar makanan kepada pelanggan. Pemergiannya sudah berbulan yang lalu, namun sahabat serta keluarga tidak pernah lupa akan dirinya. Allahyarham Said Umar Mokhtar Said Muhammad Rizwan atau lebih dikenali sebagai Abab meninggal dunia dalam keadaan mengejut di rumahnya. Kabar ini pastinya menjadi mimpi ngeri buat sahabatnya Aceh dan Fad. Sehingga kini mereka masih berkongsi momen-momen indah bersama arwah. Pastinya Syawal pada kali ini bertukar suram bagi mereka yang kehilangan insan tersayang. Itu tadi sedikit yang sempat kami rangkumkan berkenaan dengan topik kita hari ini, Air Mata Syawal. Pastinya pengorbanan yang dialami oleh ahli keluarga bukan sukar untuk diterima, bahkan ianya juga terkesan kepada kita yang melihat dan juga merasa kesedihannya. Ya, betul Fatin. Kalau kita lihat dalam laporan tadi itu bukan setakat seorang sahabat yang telah meninggalkan kawan-kawannya, juga termasuk frontliner yang terkorban dalam melakukan tugasan mereka, setia melakukan tugas, tetapi itulah malang tidak berbau bagi beberapa frontliners kita, dan itu saya rasa akan memberikan kesan yang lebih mendalam pada ahli keluarga mereka, sebab dalam melakukan tanggungjawab, dalam setia melakukan tugasan mereka, mereka telah
kehilangan ahli keluarga mereka. Impaknya cukup besar, bukan sahaja ahli keluarga, malah kita yang melihat menerima berita kehilangan Allahyarham Corporal Safwan juga terkesan dalam kita berada di rumah dan beliau menjalankan tugas, sesuatu yang sukar sebenarnya diterima oleh ahli keluarga beliau. Yeah. Dan kita nak teruskan topik kita dengan bertanyakan banyak lagi soalan kepada ahli keluarga Corporal Safwan, Allahyarham Corporal Safwan. Di talian ketika ini kita bersama dengan kakak Allahyarham iaitu Suraya Muhammad Ismail dan juga ibunda Allahyarham iaitu Puan Nuriza. Assalamualaikum. Hello, selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Puan Suraya dan juga Puan Nuriza ya? Ya. Okey, sihat anda berdua? Sihat alhamdulillah. Okey, baiklah, kami nak tahu juga mengenai pemergian Corporal Safwan. Kami pasti kesedihan dan keperitan itu masih lagi dilalui oleh anda berdua, termasuklah ahli keluarga yang lain. Kami minta maaf atas pemergian Corporal Safwan. Jadi maafkan kami ya Aunty. Ya. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan juga semasa mendapat berita mengenai pemergian Corporal Safwan ni, di mana anda berdua berada ketika itu dan bagaimana berita itu disampaikan kepada anda berdua. Okey. Assalamualaikum. Saya sebagai ibunya, ketika berita tu sampai dekat saya, anak saya Suraya, dia ketuk pintu, mak, bangun sahur. Lepas tu saya tengok jam, kenapa pula tak bangun sahur, sebab awal lagi kan. Ketuk lah, lama-lama tu saya bangun juga lah. Saya keluar, saya tengok lah. Saya tengok dia orang tengah telefon, tengah bercakap-cakap tentang arwah. Lepas tu Suraya beritahu cara pelan-pelan, dia kata, mak jangan, mak buat bersabar ya. Bila dengar perkataan apa tu saya dah rasa lain dah. Okey. Sebutan nama Safwan tu kan, saya sebut kenapa. Ya. Dia kata arwah accident, meninggal tempat kejadian. Okey, bagi kakak Suraya sendiri, bagaimana agaknya bila menerima berita tu dan kita pasti kita memerlukan kekuatan untuk menyampaikan kepada seluruh ahli keluarga, bagaimana Suraya mengambil pendekatan untuk terus kuat dalam menerima berita tersebut? Pada mulanya saya malam tu memang saya tak tidur malam tu. Okey, so saya pun dapat suami saya dapat satu panggilan telefon daripada pegawai polis yang mengatakan yang arwah Corporal Safwan ni mengalami kemalangan. Jadi kami pun macam terkejut, kenapa pula kemalangan kan? Keadaan macam mana, bertugas ke ataupun dia bawa motor ke apa kan? Lepas tu bila dapat calling tu, pegawai tu bagi tahu yang Corporal Safwan mengalami kemalangan. Dan selang beberapa minit kemudian, pegawai polis buat panggilan semula memberitahu yang arwah Corporal Safwan dah meninggal di tempat kejadian. Okey. Dan mungkin kami juga nak tahu Corporal Safwan, bagaimana perhubungan beliau dengan ahli keluarga, perhubungan dengan adik-beradik, perhubungan dengan ibu dan ayah, adakah beliau anak manja atau bagaimana? Arwah Corporal Safwan ni ialah seorang yang suka musik-musik adik-adik dia. Suka gurau, suka senyum. Itu dia punya peribadilah. Anak keberapa ya Corporal Safwan daripada adik-beradik? Corporal Safwan ialah anak kedua daripada 9 adik-beradik. Okey. Okey, bagi Puan Nuriza dan juga Suraya sendiri, pastinya setiap menjelangnya Aidilfitri pasti ada momen-momen yang indah ataupun kenangan yang mungkin bersama dengan Allahyarham Corporal Safwan. Apa agaknya yang boleh dikongsikan dengan kami di Wanita Hari ini, kenangan yang paling terasa kehilangan Allahyarham? Kenangan tu memang tak dapat nak cerita kat sini. Terlalu banyak kenangan dengan dia. Dia memang anak yang baik. Dia tak ada sesuatu yang kata kurang lah.
Sebelum ni kerap telefon kan. Kerap telefon tak telefon pun dia hantar WhatsApp. Tanya mak khabar. Okey. Dan kami pasti mungkin raya tahun ni kekosongan Corporal Safwan pasti akan dirasai, dan mungkin kakak Corporal Safwan iaitu Puan Suraya boleh kongsikan apa mungkin yang akan paling dirindui oleh Puan Suraya sebagai adik kepada sebagai kakak kepada Corporal Safwan. Kalau dia balik rumah tu, kalau dia balik rumah sendiri tu mesti dia akan macam dia suka bergurau. Dia akan cakap lah, Kak Long, handal gemuk. Lepas tu dia akan tangkap gambar, dia tak bergurau. Tapi cumanya yang last, yang dia sempat balik untuk puasa rumah hari tu. Okey. Dan sempat melawat abah dekat hospital. Dan Okey. itulah, kalau Abah Wan famous nanti, jangan jealous macam macam ni. Okey. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak Puan Nuriza dan Puan Suraya. Okey, kami nak harapkan Puan Nuriza dan juga kakak Corporal untuk terus kuat dalam menjalani ujian yang diberikan ini. Terima kasih banyak-banyak ya Puan Nuriza dan juga Puan Suraya. Selamat Hari Raya. Okey, baiklah Fatin. Bila kita dengar apa yang dikongsikan oleh seorang ibu dan seorang kakak, kita sendiri sebab apatah lagi mereka yang melalui dugaan ini, apapun seperti yang Fatin katakan, kami doakan yang mereka berdua tabah melalui dugaan ini. Dan teruskan untuk menjalani kehidupan dan mungkin ada sinar baru untuk di Aidilfitri kali ini. Baik, banyak lagi perkongsian yang ini kami kongsikan dengan tetamu-tetamu kita selepas ini. Kami nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita Hari ini. Baik Sugi, kalau tadi kita dah kongsikan mengenai jalan cerita yang mana seorang ibu dan juga kakak kehilangan anak. Dan kali ini kami nak kongsikan dengan anda seseorang yang mungkin sangat akrab dengan sahabatnya dan kehilangan sahabatnya dalam waktu yang mungkin tidak bersedia. Ya, kita akan bersama dengan Aceh di talian sekejap sahaja lagi. Aceh, hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aceh sihat? Aceh sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Macam mana persiapan Aceh dan keluarga Aidilfitri ni? Persiapan tak banyak sangat. Kita orang banyak sikit fokus untuk kesihatan kedua-dua belah keluarga lah. Sebab yalah, mak bapak saya dan mak mentua saya pun kesihatan dia kadang-kadang pun taklah berapa memuaskan. So inilah peluang untuk kita, untuk kita terus jaga dia, insyaAllah. Ni nak pergi beli barangan untuk hari raya ke? Macam dalam kereta sahaja? Saya terpaksa buat video dalam kereta sebab anak-anak bising. Okey, faham. Okey, apa pun Aceh, kami nak tahu jugalah raya tahun ni bagi Aceh sememangnya berlainan sebab kehilangan abang kan? Dan kalau seperti yang kami semua tahu, Aceh memangnya akrab dengan abang dan satu hari yang lepas Aceh ada juga memuat naik satu gambar komik yang ada abang pegang Aceh di bahu. Mungkin Aceh boleh kongsikan jugalah bagaimana raya ni akan, kita tahu berlainan tapi sejauh mana ia akan memberikan kelainan ataupun kesan kepada Aceh sendiri. For sure lah, memang sangat-sangat terkesan dengan pemergian arwah yang tidak memberi apa-apa orang hint. Maksudnya, yelah kalau dia mungkin dia sakit, kita boleh berbakti pada diri dia kan. Tapi dia pergi secara tiba-tiba tanpa memberi amaran pada kita untuk berbakti atas hubungan sahabat antara kita kan. Jadi bila ketiadaan dia tu, kita rasa macam sangat-sangat kekosongan yang penting dalam diri kita hilang macam tu saja. Saya cukup bersyukur disebabkan ada musibah macam ni, ujian yang diturunkan, dan
kita semua boleh perbaiki diri dan mungkin masa perbaiki diri tu banyak memberikan dan mengingati beliau, mendoakan beliau dan itu saya bersyukur. Dan saya sering bercakap dengan Fat juga dan untuk melepaskan rindu sebab itu dia yang kami ada. Dan dia pada kami ni hubungan itu adalah hubungan yang lebih daripada seorang adik-beradik atau kawan. Okey, Aceh, kita tahu kan kalau sebelum ni tahun-tahun lalu Aceh dan juga Fat dan juga arwah abang sendiri mungkin busy waktu macam ni, busy dalam recording untuk Hari Raya dan sebagainya. Mungkin ada sedikit, mungkin banyak kenangan Aceh dengan abang yang boleh dikongsikan bersama kami. Oh banyak. Memang setiap hari raya dan bulan puasa adalah rutin bagi kami bertiga untuk bonding bersama-sama. Kadang kita berpuasa di rumah dia, kita berpuasa bertiga di luar. Dan setiap kali kita nak pulang balik beraya, kita bertiga akan berjumpa dan bermaafan sesama kita dengan setulus, sangat-sangat setulusnya atas kesilapan-kesilapan kita. Memang saya cakap, dan perkara itu sangat ditunggu-tunggu bila kita nak pulang ke kampung. Itulah perkara yang paling sangat ditunggu untuk kita lakukan. Tapi tahun ni tak dapat kita buat. Walaupun kalau kita dapat buat pun tak sama dengan apa yang kita lalui sekarang betul. lah. Itu yang Dan mungkin Aceh juga boleh kongsikan mungkin Aceh boleh kongsikan memori raya bersama dengan abang yang tidak boleh dilupakan. Mungkin ada sesuatu yang lucu yang boleh dikongsikan bersama dengan kami? Benda yang lucu berlaku pada 2013 yang paling saya ingat. Masa tu kita orang baru mula-mula nak jadi artis. So kami dijemput ke satu rancangan untuk siaran pagi. Siaran pagi iaitu MSI lah. So kami daripada dah pulang ke kampung, kami balik semula ke Kuala Lumpur dan masa tu kami bersiaran hanya 15 minit. Semata-mata pada satu hari raya. So jadi kita orang macam kelakar benda ni. Kita tak pernah buat 15 minit, kita korban raya pertama kita. Tapi itulah orang kata permulaan untuk menjadi anak seni kan. Kena berkorban sentiasa. Itu pengalaman yang kita dapat lah. Okey, Aceh ada perancangan ke untuk mungkin menziarah Hamzah di rumah balu arwah abang dan sebagainya? Keinginan tu perlu, memang ada. Kita pun nak menziarah sebab keadaan sekarang tak berapa mungkin. Kita tak tahu kesihatan kita macam mana, kita tak tahu kesihatan dia macam mana kan. Jadi apa yang perlu dari semenjak arwah meninggal, setiap 2 hari kami akan hubungi balu arwah lah untuk dapatkan berita tentang apa perjalanan mereka, kesihatan anak-anak arwah. Itu juga dengan Fat, kami sentiasa berhubung untuk sebenarnya berhubung tu bukan apa untuk melepaskan rindu je. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak Aceh. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Kirim salam semua Tiara dan juga Anne. Baik, jaga diri. Jaga diri. Juga, jangan ke sana kemari. InsyaAllah. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih wanita. Itu dia Aceh. Kami pasti kita semua tak akan lupakan trio ni. Aceh, Fat dan Abang. 3 kawan karib. Lebih sebenarnya daripada kawan karib. Okey, baiklah. Seterusnya, Rina ada sesuatu yang cukup istimewa untuk dikongsikan bersama dengan kita. Silakan, Rina. Terima kasih, Sugi dan juga Fatin. Perkongsian yang saya kira memberi makna yang sangat besar dalam kehidupan kita walaupun tidak merasai kehilangan sahabat. Tapi kita mungkin pernah lalui pengalaman yang sama seperti yang dilalui Aceh dan juga Fat. Bayangkan hilang atau putusnya kasih sayang antara sahabat ataupun adik-beradik dan juga anak sendiri akan membawa satu impak yang sangat besar dalam hidup kita dan akan mengambil masa untuk memulihkan jiwa. Namun hari ini, satu lagi kisah kami nak bawakan kepada anda, penonton wanita hari ini, berkenaan dengan kisah seorang ibu yang kehilangan anak yang paling disayangi. Dan kata beliau, anak ini adalah anak yang sangat baik, mendengar kata, sentiasa nak membahagiakan hati ibunya. Ini dia bersama kita, Puan Mastura Saman, ibu kepada arwah Zaim Azman. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan Mastura?
Baik, Alhamdulillah. Baik, minta maaflah kalau mengganggu waktu begini. Cuma kita nakkan sedikitlah perkongsian daripada Puan Mastura sendiri kan. Sebelum tu, salam takziah di atas kehilangan anak yang paling disayangi, adik Zaim sendiri. Dan mungkin Puan Mastura boleh kongsikan kepada wanita hari ini dan juga penonton kami, bagaimana sebenarnya menerima perkabaran kehilangan Zaim. Waktu itu Puan Mastura di mana? Waktu kemalangan tu berlaku, saya dekat rumah anak saya. Saya sebab terperangkap oleh PKP, dalam sebulan lebih saya tak jumpa dia. Dia berulang daripada Tanjung Karang, saya dekat Setia Alam. Masa pagi tu, masa kemalangan, kawan dia telefon. Kawan dia bagi tahu arwah kemalangan, lepas tu dia dah tak ada dah. Dia kata dia dah tak ada. Ambulans cakap dia dah tak ada. Saya terus, saya tak tahu nak cakap. Saya reda sebab saya pernah bagi tahu dia kan. Dia sebelum ni kerja dekat ni. Lepas tu dia berhenti, dia masuk bandar. Lepas tu saya katakan kalau boleh janganlah main motor kan, kerja bandar kan. Tapi dia kata tak apa, dia pun suka dengan kerja ni, dia seronok dengan kerja ni, dia cakap macam tu. Lepas tu pada masa COVID, saya ada bagi tahu dekat dia lah. Saya kata bang tak payahlah kerja time-time macam ni kan, saya kata. Lepas tu dia kata tak apa Mak, dia dah biasa dah. Lagipun kalau dia tak buat kerja ni, siapa nak buat kan, kalau semua orang tak nak harung COVID macam tu kan. Dia kata tak ada apa-apa. Dia ada kelengkapan, semua cukup. Dia kata dia ada mask, ada sanitizer, dia pakai sarung tangan apa semula kan. Puan Mastura, kalau difahamkan menurut Puan Mastura sebentar tadi, sebulan lamanya tak berjumpa dengan arwah adik Zaim. Dan pastinya hati seorang ibu tu akan turut terluka sebab tak dapat menatap wajah, hanya berhubung melalui telefon dan sebagainya. Bagaimana Puan Mastura sendiri sehingga ke hari ini nak membina kekuatan diri untuk menerima takdir dan juga redha atas pemergian adik Zaim sendiri? Malam sebelum dia pergi tu, dia dah dekat Setia Alam. Lepas tu masa buka kita orang ada dekat grup WhatsApp kan. Kita orang ada hantar gambar. Lepas tu dia hantar gambar dia tengah buka atas motor. Lepas tu cakap, datang sini lah dah dekat dah kan. Lepas tu kata tak apa Mak, tengah ada kerja lagi ni. Dia cakap macam tu. Dia buka pun dekat atas motor kan. Lepas tu dia sambung kerja. Lepas tu dia balik ke Tanjung Karang. Memang saya tak jumpa. Dan esoknya memang bercadang untuk jumpa dia. Tapi rupanya dia pergi. Memang tak jumpa dia lah. Tapi sebelum saya pergi ke Setia Alam, saya ada tidur dengan dia. Dalam 3 malam saya tidur dengan dia. Dan pastinya Puan Mastura menyentuh tentang adik Zaim ini, mungkin boleh kongsikan sedikit bagaimana karakter ataupun perwatakan adik Zaim. Sebab difahamkan Puan Mastura sendiri mengkabarkan kepada kami yang dia seorang anak yang sangat baik. Jadi bagaimana Zaim untuk ibunya Puan Mastura sendiri? Ya, arwah memang seorang yang baik. Lepas dia meninggalkan, ramai kawan-kawan dia cakap, saya cakap kan, minta maaf bagi pihak arwah. Dia orang kata tak ada, arwah memang anak yang baik cik. Dia punya dengan kawan, dia memang sangat baik. Lepas tu, bila dia viral macam tu kan, semua orang beritahu tentang dia baik. Saya memang menguatkanlah hati saya. Saya reda dengan anak saya meninggal pada bulan yang mulia. Kemudian dia hantar makanan dalam keadaan masa COVID masa tu kan, frontliner. Lepas tu yang saya terharu sangat pagi tu, dia ada WhatsApp dengan kawan dia kan. Dia WhatsApp dengan kawan dia. Lepas tu kawan dia kata, kau nak pergi pukul berapa? Aku pergi pukul 7, dia katakan. Lepas tu ayat dia tu yang ni, dia cakap apa? Semangat ni, dia cakap macam tu. Maknanya saya tahu dia pergi kerja tu dengan redha, dengan semangat nak pergi kerja kan. Tapi
itulah rupanya dia pergi masa itulah. Baik, dan kami di Wanita hari ini mengharapkan dia memang seorang yang baik, dia tak banyak cakap. Dia kalau dia marah pun dia akan menangis je. Dia tak ada nak lawan-lawan, nak cakap lebih-lebih ke dia tak ada. Dia akan menangis. Saya pun nak ingatkan saat time bila saya last marah dia, saya rasa saya tak boleh nak recall balik masa bila saya last marah dia. Puan Mastura, kami mengharapkan agar Puan Mastura terus tabah. Memang mudah untuk saya zahirkan perkataan tabah. Tapi Puan Mastura sahaja yang melalui, yang faham situasi ini. Apapun kami mengharapkan agar Puan Mastura semoga dapat melalui fasa kesedihan ini dengan cepat. Semoga kenangan dengan adik Zaim ini akan terus terpahat dalam ingatan Puan Mastura sendiri sampai bila-bila. Jaga diri ya. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih kembali. Itu dia tadi antara perkongsian daripada seorang ibu. Kehilangan anak tersayang tak mudah untuk kita melalui kerana perasaan itu hanya dirasai oleh seorang ibu yang melahirkan anak ataupun insan istimewa yang banyak pengorbanan. Bukan sahaja untuk keluarga, bukan sahaja untuk memberi kebahagiaan kepada ibunya, tetapi juga untuk negara. Baik, kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini bersama dengan kami untuk kita lihat bagaimana nak memberi kekuatan jiwa dalam situasi air mata Syawal ini. Wanita hari. Kembali dalam Wanita hari ini, topik kita air mata Syawal hari ini banyak sebenarnya perkongsian yang saya kira cukup beremosi. Tapi kali ini kita nak mengetahui bagaimana agaknya cara untuk mendapatkan kekuatan, Rina. Jadi untuk itu kita nak bersama dengan Datuk Dr. Muhammad Fazila Kamsah yang sudah pun berada di talian ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Alhamdulillah, Datuk. Sihat, Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Ya, saya sihat juga. Baik, Datuk, kembali kepada topik kita. Kalau tadi kita dah kongsikan antara kehilangan anak, kehilangan adik, kehilangan sahabat. Itu sesuatu yang pastinya akan membawa kesan yang berpanjangan. Tapi kita faham, Datuk, dalam kepada kita nak menyambut hari Syawal ini, Hari Raya Aidilfitri, hari kemenangan yang perlu kita raikan dengan kemeriahan. Bagaimana kita nak membina kekuatan jiwa untuk mereka yang berada dalam fasa kesedihan akibat kehilangan insan tersayang? Subhanallah. Ya. So, soalan ini berat ya, sebab walaupun berapa berat mata memandang, lagi berat bahu yang memikul ya. Jadi, tapi lah sebagai kita yang masih hidup, pertama-tama ni kita kena redhakan lah, kita kena redha, terpaksa terima takdir sebab kadang-kadang kita ni ialah orang yang kita sayang tu kami macam kawan Encik Abang tu dengan anak Puan Mastura tadi ya, yang masih muda belia meninggal dunia. So kadang-kadang kita sukar untuk menerima hakikatnya. Tapi hakikatnya ialah Allah sayang sangat kat dia orang, dia dijemputnya awal. Jadi itu sebabnya bila Nabi menyebut seandainya kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan tertekan, kadang-kadang macam tak berapa reda, Nabi suka baca doa Inna lillahi wa inna raji'un. Allah memakjurni fi musibati wa akhir bakhara minha. Dari Allah kita datang, pada Allah kita akan kembalikan. Ya Allah, aku reda dengan musibah ataupun ujian ini, beri kepala dan gantikan musibah ini dengan suasana yang lebih baik. Jadi kalau kita benar-benar baca doa itu, maka kata para ulama dan guru-guru kita akan rasa tenang, kita akan dapat menerima situasi itu dengan lebih terbuka dan bila kita berdoa sampai. Itu satu. Yang kedua yang saya nampak, bila kita teringat ya orang-orang tersayang dah hilang ni, memang kita akan sedih. Tetapi bab kata dalam banyak situasi kita yang hilang dah pasti dah selamat dah. Tapi yang masih ada di sekitar kita ni yang perlukan perhatian, perlukan kasih sayang. Jadi kadang-kadang kita boleh compensate, kita boleh alihkan kesedihan kita dengan memberikan kasih sayang kepada yang masih ada. Macam Puan Mastura tadi, saya nampak ada anak yang datang ya. Ada anak yang masih ada kerabat yang masih ada, so fokus pada mereka ya untuk berikan kita kasih sayang, kekuatan ya dan juga sokongan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, selalu kita selalu pesan, bila kita teringat, bila kita ingat pada orang yang tersayang yang sudah tiada, terus angkat tangan doa
kalau boleh sedekahkan ya pahala Fatihah, sedekahkan bacaan Al-Quran ya. Dan ingat sebab pada pagi raya ni kita suruh bergembira. Itu yang satu perkara yang sangat penting. Itu sebabnya semua ulama kata jangan ziarah kubur pada pagi hari raya yang pertama. Jangan ziarah kubur sebab kita akan sedih. Ya. Dan tapi tahun ini PKP maka kita dilarang ya, tidak digalakkan pergi ke kubur. Malah saya difahamkan semua kubur akan ditutup ya. Kawasan kubur ditutup untuk ziarah. Sebenarnya ada kebaikannya. Sebab hari raya, hari kemenangan untuk kita bergembira, kita bersyukur. Jadi yalah memang akan terkenal orang-orang yang tersayang tak dapat tidak, tapi kita terus rawat dengan sedekahkan pahala bacaan Quran, Fatihah ya, atau bila kita bersedekah bagi anak yatim ke apa ke, kita niatkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah tiada. Baik Datuk, bercakap mengenai cara-cara ataupun bagaimana kita berdepan dengan situasi yang itu. Bagaimana pula cara untuk orang di sekeliling ataupun ahli keluarga ataupun masyarakat untuk memainkan peranan dalam memberi kekuatan yang terus kepada ahli keluarga yang mungkin berdepan dengan situasi macam ni? Itulah dia, itu sangat penting. Itu seboleh-bolehnya, itulah orang yang di sekitar ni kena peka, kena sensitif ya. Jangan pula ya kita pula just because nak jaga, nak sekarang nak berbual, sekarang nak cari bahan. Allah ya, tahun lepas ada siap. Datuk ditanya lagi. Ada sedikit mungkin masalah teknikal, tapi saya bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh Datuk sebentar tadi. Kita sebenarnya nak melihat pada satu ni memang sukar untuk kita terima, nak faham konsep redha itu sendiri. Dan kita mengharapkan agar mereka yang berada dalam situasi ini akan menjadi kuat dan mungkin mudah untuk kita cakap, Fatin. Betul, tak semudah mereka yang menerima beban tu. Sebenarnya kita nak terus bersama dengan Datuk di talian. Silakan Datuk. Ya, salam lah. Mungkin Datuk boleh teruskan. Teruskan itulah. Kalau boleh orang di sekitar tu jangan mengingatkan balik peristiwa yang sedih itu. Kadang-kadang kita ni memanglah niat kita baik, tapi impaknya pada orang yang menderita ni amat berat. Dia kata kalau rindu pada si arwah itulah. Jangan sebut. Ya, kalau dia yang bawa tak mengapa, kita layan. Tapi jangan kita pula memulakan isu cerita tentang orang yang sudah tiada. Ya, ini satu perkara yang sangat sebenarnya zalim ya. Sebenarnya sangat kejam sebab kita dengan tak sengaja merobek-robekkan balik hati dan emosinya pada waktu itu. Dan satu lagi yang paling penting kita buat ialah yang saya selalu sebut, bila kita berjumpa dengan orang yang dalam tiada hari, kita sebagai orang di sekitar, sama ada kita yang berziarah ataupun ahli keluarga, sentiasa menghantar gelombang yang positif. Kita yang positif, kita hantar kegembiraan, yang kita hantar keserokan, semua banyak senyum, banyak girang, banyak ketawa dan banyak kata-kata positif yang dimakan dia seronok. Jadi ini yang penting sangat pada saat dan ketika itu. Penting sebenarnya peranan daripada orang sekeliling ya Datuk. Apapun Datuk, terima kasih kerana bersama kami berkongsi tentang topik ini. Sebelum kita nak berakhir Datuk, sepanjang tempoh PKP ini adakah masih lagi sibuk dengan program-program Datuk? Samalah Rina ya. So memang sibuk online-nya dengan webinar-nya, dengan Zoom-nya, macam-macam. So alhamdulillah lah. So sebenarnya kita akan jawab pada esok ni. Esok kita ada satu program untuk mereka yang bekerja ya. Kita buat menjadi pekerja yang terbilang dalam artinya PKP atau pasca PKP. Itu pun kita akan buat secara webinar. Baik Datuk, di akhir perbualan kita mungkin ada sedikit ucapan raya untuk mereka di luar ahli keluarga. Peminat-peminat Datuk. So saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Hari Raya tahun ini sebagai titik perubahan ke arah yang lebih hebat, lebih cemerlang dan dapat keredaan Allah insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Selamat Hari Raya dari kami. Sama, terima kasih. Baik, itu dia tadi sedikit rangkuman daripada Datuk Dr. Muhammad Fazlilah Kamsah selaku pakar motivasi kita hari ini. Mudah-mudahan ia akan membina semula kekuatan dan juga semangat untuk mereka yang kehilangan ini meneruskan hari-hari mendatang. Bukan saja di musim Syawal ini yang bakal menjelang ini, tapi sepanjang
waktu. Dan pastinya ambil aura positif daripada apa yang dikongsikan oleh Datuk Fazila Kamsah untuk kita bangkit dan terus happy dalam Aidilfitri ini. Supaya kita sendiri dapat rasakan Bahang Raya itu. Seperti yang kami nak bawakan juga. Bahang Raya, apa yang nak dikongsikan akan kita di sana mengenai satu hiburan ataupun lagu daripada... Kita dengar dulu lagu persembahan Azara Band, Bahang Raya. Bahang Raya, silakan. Bahangnya akan terasa terdengar lagu raya, hati mula merindu kepada keluarga tercinta. Wajah ibunda mula bermain di mata, ingin ku pulang untuk beraya bersama. Selamat Hari Raya ku ucap kepada semua. Marilah bersama kita bermaafan. Lupakan segala sengketa yang lama. Marilah kita bersalam-salaman. Selamat Hari Raya. Wajah ibunda mulai bermain di mata, ingin ku pulang untuk beraya bersama. Selamat Hari Raya ku ucap kepada semua. Marilah bersama kita bermaafan. Lupakan segala sengketa yang lama. Marilah kita bersalam-salaman. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Wow, Bahang Raya yang saya pasti semakin dirasai dengan tinggal 2 hari saja lagi untuk Hari Raya. Okey, kita akan bersama dengan Ijai, vokalis Azara Band di talian sekarang ni. Hello Ijai. Assalamualaikum. Hello, hai. Hello. Wow, cukup ceria. Dah rasa Bahang Raya lah tu. Dah pakai baju raya ke tu? Dah buat persiapan, tapi tahun ni berbanding dengan tahun lepas lah. Tahun lepas 3-4 baju kan. So tahun ni selai pun dah cukup dah kot sebab tak boleh kunjung-kunjung kan. Tak apalah, kita guna yang tahun lepas pun tak apa. Okey Ijai, berkenaan dengan lagu Bahang Raya ni, mungkin boleh kongsikan ciptaan dan juga bagaimana idea tercetus menerusi Bahang Raya. Okey, idea tercetus saya Bahang Raya ni mana kan kita tahun ni beraya dalam musim PKP. So memang kita tak dapat lah nak merentas negeri, kita nak balik kampung masing kan. So kita terpaksa beraya di perantauan lah. So memang agak sedih bila Syawal tu dah makin dekat tu, bila kita dengar lagu raya tu, rasa bahang kita nak beraya tu makin terasa. Macam tu. So bila dengar lagu ni memang kita akan teringatlah kampung halaman kita macam tu. Tapi apa yang saya suka adalah lagu anda ni adalah lagu yang ceria. Tak adalah macam syadu sangat kan. Ini memang orang kata saja nak bagi mood ceria, walaupun lagu ni akan membuatkan kita teringat ke halaman kampung dan keluarga tu macam mana?
Okey, sebenarnya dalam lagu ni saya buat dalam 3 minit macam tu. So dalam lagu ni kita ada gembira, tak ada sedih sebenarnya. Jadi kalau kita naklah buat sedih je, sebab hari raya ni ada yang orang bergembira, ada orang bersedih. Mungkin pagi tu mungkin dia akan kena dia punya makcik-makcik ataupun mak ayah, mungkin adik yang telah pergi ke kan. Tapi dalam masa yang sama sanak saudara kunjung-kunjung dekat rumah. So dekat situ pun kita bergembira dekat situ. So dekat dalam lagu ni memang saya buat ada sedih, ada bergembira lah macam tu. Okey, dia orang kata cukup garam, cukup macam mana orang kata? Cukup rasa lah. Okey, Ijai. Betul. Bagaimana pula sambutan daripada peminat Ijai sendiri bila dengar lagu Bahang Raya ni? Dah tak sabar nak raya ke macam mana? Okey, diorang cakap lagu ni okey, cuma satu je lah, kita orang tak sempat nak buat video klip official music video sebab masa PKP kita orang tak boleh keluar kan, semua tak boleh keluar. So kita orang hanya sempat buatkan MV lirik saja. Dekat so bila kawan-kawan saya dengar lagu ni memang orang cakap terasa bahang raya tu lah macam tu. Tapi ada video special yang dirakam buat WHI kan? Betul. Ada yang tadi dah kita dah lihat. Itulah masa PKP kan, masing-masing terpaksa buat dekat rumah masing-masing je. Berbeza sikit lah. Daripada tahun-tahun lepas kita boleh buat MV, kita boleh buat lighting yang cantik kan. So kita terpaksa buat dekat rumah je lagu ni. So lagi sedih lah dengar lagu ni. Tak apa Ijai, sebab mesej tu sampai dekat pendengar dan juga peminat Ijai. Okey, Ijai mungkin ada sesuatu ucapan yang nak dikongsikan kepada peminat juga keluarga tak dapat bersama kan tahun ni? Silakan. Itulah. Okey, sebenarnya saya nak ucapkan selamat Hari Raya. Maaf saya batin kepada semua yang mengenali saya. Andai kata saya pernah terkasar bahasa daripada segi cakapan, mungkin daripada segi perbuatan atau apa saja, saya minta maaf banyak. Lagi satu, saya nak ucapkan selamat Hari Raya mak saya batin kepada mak saya yang berada dekat Rembau sana. Minta maaf sangat-sangat tak dapat nak balik nak jumpa mak, nak ucap dari mak. Selamat Hari Raya mak saya batin. Okey, baiklah, selamat Hari Raya Ijai. Terima kasih banyak-banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga wanita hari ini. Terima kasih. Nanti upload ya banyak gambar raya nanti. InsyaAllah. Okey, bye-bye. Terima kasih. Perkongsian daripada Ijai berkenaan dengan lagu Bahang Raya. Sebenarnya vibe Bahang Raya tu dah dapat sebenarnya dengan lagu tu. Okey, dah dapat vibe Bahang Raya. Kita berehat sebentar, kembali selepas ni bersama dengan rakan kita Rina. Wanita hari ini. Kembali kami bertiga untuk bersama dengan anda. Sesuatu yang menarik kami nak wawarkan. Havoc Nak Raya di Malam Raya dihoskan oleh Sherry Al-Haddad dan Awal Ashari, ditemani artis terkenal seperti Nilofa, Zizan Razak, Naim Daniel, Syafiq Kyle, Janani. Ramai ni. Ada lagi Hazama. Ya, ada Hazama, Ziana Zain, Wani Hasrita, Izzat Lazim, Nora dan juga Tomo. Anda juga boleh mengirimkan ucapan raya melalui Twitter dengan Havoc Nak Raya untuk dipaparkan di TV. #Havoc Nak Raya. Jadi jangan lupa untuk malam raya nanti jam 9 malam hanya di TV3. Jadi mari kita Havoc. Sekurang-kurangnya orang kata gembira sikit malam raya tu kan, tak nak sedih-sedih sangat. Dan esok kembali bersama dengan rakan-rakan kita untuk membicarakan satu topik dalam hikayat perkahwinan juga tentang mood raya. Iaitu manisnya kemaafan dalam kalangan pasangan. Sebenarnya kita nanti-nantikan juga kalau kita selalu bermaafan dengan ibu bapa, ini antara pasangan. Selalu orang kata minta maaf ni tunggu raya je kan. Bagaimana kita nak ubah persepsi tu, kemaafan tu sepanjang masa. Baik. Jadi esok kembali dengan rakan-rakan hos kami yang lain. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Hai, Assalamualaikum. Saya Farah Nabila. Saya ingin mengucapkan salam Aidilfitri dan maaf zahir dan batin kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya penonton-penonton wanita hari ini. Ingat, walaupun kita beraya, kita tetap kena stay safe. Assalamualaikum, saya Lan Solo ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin buat semua penonton wanita hari ini TV3.
Hai, Assalamualaikum. Saya Amira Osman. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua penonton wanita hari ini. Semoga Hari Raya kali ini memberi 1001 keberkatan buat kita semua. Assalamualaikum dan hai kepada semua penonton WHI. Saya Nabi Daniel. Di sini nak ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Mungkin Syawal ini kita sambut dalam cara yang berbeza, tapi hendaklah kita mensyukuri seadanya. Saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella. Kepada penonton-penonton wanita hari ini, saya nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Saya Lena Talia ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua penonton wanita hari ini. Raya-raya juga, tapi jangan lupa sentiasa pakai hand sanitizer, sentiasa pakai mask, sentiasa jaga jarak sosial kita 1 meter, okey? Selamat Hari Raya. Saya Mak Adam dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua sahabat-sahabat kita dan penonton-penonton wanita hari ini. Teruskan jaga keluarga, jaga kebersihan dan jaga keselamatan. Terasa terdengar lagu raya, hati mula merindu kepada keluarga tercinta. Wajah ibunda mula bermain di mata. Ingin ku pulang untuk beraya bersama. Selamat Hari Raya ku ucap kepada semua. Marilah bersama kita bermaafan. Lupakan segala sengketa yang lama. Marilah kita bersalam-salaman. Selamat Hari